نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Imam, Muazzin, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita sama-sama lagi dapat berkumpul di tempat sebaik-baik tempat, iaitu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia sebaik-baik tempat di atas muka bumi ni. Seburuk tempat adalah di mana? Di pasar. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut, sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid Allah, masajiduha, wa syarrul biqa' fil ardi aswaquha, pasar-pasarnya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat adalah masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Sebab apa? Sebab masjid inilah tempat kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid inilah tempat kita melakukan solat sehari semalam. Masjid na'udzubillah jauh daripada tempat yang maksiat. Tempat orang melakukan maksiat ni tak ada. Tak ada lah orang tiba-tiba nak berzina dalam masjid, kan? Jauh sama sekali. Jadi sebaik tempat, bahkan tempat yang berkumpulnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik adalah di masjid. Manakala di pasar pula, di sanalah berlaku macam-macam. Kalau masjid kita nak datang pun, orang nak datang tak. Kalau kat luar free hair, masuk masjid tutup aurat tu, kan? Kalau kat luar pakai seluar pendek, tapi bila masuk dalam masjid semua pakai pakaian yang baik-baik. Ini seperti mana Allah Subhanahu wa taala pesan kepada anak Adam, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu apabila kamu masuk masjid, apabila kamu hendak melakukan solat, ataupun apabila kamu datang ke masjid. Jadi ini adalah sebaik-baik tempat. Bahkan apabila kita melakukan ketaatan, kita melakukan solat, itulah sebaik-baiknya yang kita lakukan antara kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dan juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang besar? Nikmat dapat sama-sama kita solat berjemaah di masjid. Yang mana bukan senang nak datang masjid ni. Bukan senang-senang. Banyak orang, ramai lagi yang tak datang masjid. Orang yang tak terikat hati dia dengan masjid. Orang yang terikat hatinya dia dalam masjid ni, Allah dah jamin dah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi dapat jaminan daripada Allah kita ni, orang-orang yang imarahkan masjid ni, tuan-tuan dan puan-puan ni adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi insya-Allah pada malam ini, dalam keadaan yang hujan ni kan, bukan ramai lagi orang nak datang. Bila hujan, bila sejuk lagi orang berat nak datang, kan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan diberi kekuatan untuk sama-sama imarahkan masjid. Tuan-tuanlah orang-orang yang terpilih Allah pilih untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni saya diberi kesempatan untuk sama-sama berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama saling mengingati di antara satu sama lain. Yang mana pada malam ni saya akan membicarakan mengenai satu kitab, iaitu kitab Fiqh At-Ta'amul Ma'an Nas. Kitab ini adalah kitab fiqh berinteraksi bersama manusia. Bagaimana kita berinteraksi sama manusia. Baik, dalam
Tajuk yang pertama ini membincangkan tentang al-ibtila sunnah ilahiyah. Ujian ini adalah sunnah ketuhanan. Allah jadikan ujian ini adalah sunnah kehidupan. Bahkan kalau kita tengok dekat sekolah dan sebagainya pun ada ujian. Sebab apa? Sebab nak tengok siapakah di antara kita yang rajin belajar ataupun yang malas belajar. Siapakah yang beri tumpuan dalam kelas, siapakah yang tidak beri tumpuan di dalam kelas. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan kita ni adalah ujian untuk melihat siapakah di antara kita yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan siapakah di antara kita yang hanya berkata amanna tetapi tidak beriman. Yang berkata aku beriman tetapi tidak melakukan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menciptakan kita. Jadi dia tahu tentang diri kita. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita sendiri pun tidak tahu tentang diri kita. Kadang-kadang bila sakit dah kronik kritikal baru pergi cek, baru tahu ada kanser tahap keempat, tahap kelima. Kita tak tahu diri kita. Kita kena cek pergi doktor baru kita tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah. Sebelum Allah jadikan kita, Allah dah tahu dah tentang kita ni. Allah dah tahu dah kita ni nak pergi mana, neraka ke syurga, Allah dah tahu dah. Tetapi Allah jadikan kita ini, Allah berikan peluang hidup di dunia ni, Allah jadikan jalan buruk dan juga jalan baik. Allah berikan kita akal untuk memilih yang manakah baik, yang manakah buruk. Kita nak ikut jalan baik ke syurga ataupun kita nak ikut jalan buruk ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidak ada siapa yang mengetahui, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya'lam, mengetahui, man khalaqa, siapa yang diciptakan. Allah lebih tahu tentang diri kita. Dan dia maha penyantun lagi maha mengetahui. Begitu juga kalau kita nak buat sesuatu, kita pun tahu. Macam tukang arkitek, engineer, dia tahu bila dia nak buat rumah, dia tahu berapa ukuran dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan kadang-kadang orang yang buat rumah pun salah kira dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui melebihi segala pengetahuan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita di muka bumi ini, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia ni daripada nutfah, air mani, amshaj, yang bercampur aduk, nabtalih, dan kami uji mereka. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan dia mendengar dan juga melihat. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ni daripada apa? Daripada air mani. Asal kejadian manusia, Nabi Adam AS adalah daripada tanah. Kemudian kita lahir adalah daripada percampuran di antara air mani lelaki dan juga perempuan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala uji. Apabila kita sudah besar, Allah beri kepada kita penglihatan, Allah beri kepada kita pendengaran. Adakah kita nak melihat kebenaran yang ditunjukkan? Adakah kita nak mendengar kebenaran yang disampaikan ataupun tidak? Itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala uji. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan juga melihat, dan kami uji manusia ni. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita sebenarnya di muka bumi ini adalah untuk apa? Tujuan utama Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini adalah tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi ujian tersebut adalah untuk melihat adakah kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, yang mengesahkan Allah ataupun tidak. Ujian Allah jadikan, adakah kita, yang pertama sekali Allah uji akidah kita. Adakah kita termasuk orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Kemudian apabila orang itu telah Islam, telah mengesahkan Allah, Allah uji pula adakah dia taat kepada perintah Allah ataupun tidak. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Di dalam tafsir Ibnu Abbas menyebutkan di dalam Al-Quran, kalimah ibadah di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak beribadah? Tidak lain kita nak beribadah adalah dengan mengesahkan Allah. Tidak boleh kita dalam masa yang sama kita beribadah Allah, sembah Allah, dalam masa yang sama kita kita sembah benda lain. Tak boleh. Maksud ibadah di dalam Al-Quran adalah mengesahkan Allah dari segala kesyirikan, dari segala penyembahan. Mengesahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita melakukan ketaatan, hanya kepada Dia kita menyerahkan diri kita. Seperti mana juga tuan-tuan biasa duk baca dalam solat, di dalam doa iftitah, kita duk baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku ataupun korbanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku adalah lillahi rabbil alamin. Kita dalam solat ikrar setiap kali duk baca dalam doa iftitah. Ini yang biasa diamalkan, walaupun dalam doa iftitah tu ada banyak doa iftitah. Ada banyak yang Nabi ajak, ada yang ringkas, ada yang panjang. Tapi yang banyak yang kita belajar daripada sekolah rendah dekat Malaysia ni, inna salati wa nusuki, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi dia. Allah tak ada sekutu, tak ada yang sama dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika umirtu. Dengan demikian itulah aku diperintahkan. Kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala pelusuk. Bukan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketuhanan, tetapi dari segala ilmu, dari segala bidang. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala uji kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana juga kita tahu, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala baca daripada awal Al-Quran, perintah yang pertama sekali, jika kita baca terjemahan, baca tafsir, perintah yang pertama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia, kalau kita baca daripada awal surah Fatihah kemudian masuk surah Al-Baqarah, adalah perintah apa? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah yang pertama sekali kalau baca daripada awal, daripada Al-Fatihah tu, turutan dia. Yang pertama sekali yang Allah, suruhan Allah yang pertama adalah suruhan supaya apa? Beribadah kepada Allah. Beribadah dalam kata erti yang lain adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah yang pertama sekali, sebelum perintah solat. Yang mana selepas muka surat tu baru datang perintah solat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Dan larangan yang pertama sekali Allah larang di dalam Al-Quran adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang seterusnya juga, alladzi khalaqa lakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda
firasha was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Larangan yang pertama sekali Allah larang adalah Allah kata jangan jadikan bagi Allah itu andada, sekutu. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kamu mengetahuinya. Jangan kita syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup di atas muka bumi ni. Ujian Allah jadikan kita ini adalah untuk menguji kita. Untuk menguji kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menguji kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadi ini bukan sebab semata-mata ujian. Allah Subhanahu wa taala bagi ujian tersebut sebab apa? Untuk membuktikan siapakah yang beriman dan juga untuk membuktikan siapakah yang tidak beriman, yang mana akhirnya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dimasukkan ke dalam syurga Allah ataupun akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan ujian ini Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebab itu Allah Maha Adil. Allah jadikan manusia ni, Allah bagi ujian untuk tengok siapakah yang betul-betul beriman ataupun sebaliknya. Seperti mana juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami uji kamu dengan keburukan, bisyarri wal khairi, dengan kebaikan, wa fitnah. Fitnah ni maksudnya apa? Ujian. Fitnah ni maksudnya ujian. Biasa kalau kita dalam masyarakat Melayu ni kalau sebut fitnah aja apa, tohmahan kan, tuduhan palsu. Tetapi dalam maksud bahasa Arab, fitnah ni banyak. Bukan sahaja tuduhan palsu, tetapi fitnah ini juga adalah bermaksud ujian. Fitnah juga bermaksud ujian. Tapi kadang-kadang kita salah guna konsep. Kita guna ayat apa tu? Dalil fitnah tu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kan? Salah hujah. Kawan tuduh kita macam-macam, kita kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sedangkan maksud fitnah tersebut adalah apa? Bukan hujan. Maksud lain pula tu. Itu adalah syirik. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Apa yang lebih besar daripada membunuh? Syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar. Sebab tu perintah pertama Allah perintah dalam Al-Quran adalah perintah supaya tidak mensyirikkan Allah. Tidak ada yang lebih besar. Walaupun orang tu dia bunuh berapa banyak orang, seperti mana cerita ahli kitab yang bunuh 99 orang, tetapi dia masih lagi beriman kepada Allah. Dia nak bertaubat kepada Allah. Dia beriman, dia bertaubat. Dia mencari jalan penyelesaian sehinggalah dia jumpa seorang ahli ibadah. Dia tanya, adakah taubat bagi aku? Dia orang tersebut kata apa? Hang dah bunuh 99 orang, sedangkan bunuh seorang pun dah besar dah dosa. 99 orang tak ada taubat bagi hang. Lalu dia kata apa? Kalau tak ada taubat aku bunuh hang. Cukup 100 pun tak ada masalah dah. Dia tak ada taubat. Lalu dia bunuh orang kawan ni. Cukup 100 orang. Kemudian dia cari lagi orang, dia tanya adakah taubat. Dia jumpa seorang ahli ilmu yang mempunyai ilmu. Dia tanya adakah taubat bagi aku. Dia kata taubat sentiasa terbuka sehinggalah kiamat ataupun sehinggalah kamu mati. Lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Dan dia dimasukkan syurga disebabkan apa? Sebabkan dia mengesahkan Allah. Bukan sebab dia bunuh, dia dah bunuh 90, dia bunuh 100 orang. Tak ada dosa lebih besar daripada dosa membunuh. Sebab itu dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala sebut
seperti mana yang menceritakan tentang kisah pembunuhan pertama Nabi Adam, anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan juga Habil, yang mana Allah Subhanahu wa taala kata apa? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Allah kata apa? Barang siapa yang membunuh satu jiwa, dia seolah-olah apa? Membunuh semua manusia. Dosa dia begitu banyak. Lagilah kalau yang bunuh 99 nyawa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan dia ahli kitab tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia melakukan pembunuhan sebanyak 100, tetapi dia tetap mengesahkan Allah. Dia tahu bahawa ada Tuhan yang Maha Pengampun. Dia sedar ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bertaubat, jadi hapus segala dosa dia, dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita ujian. Wa nabluukum bisyarri wal fitnati fitnatan wa ilaina turja'un. Bahkan ujian yang Allah jadikan kepada kita bukanlah hanya dengan keburukan. Allah jadikan ujian kepada kita juga dengan kebaikan. Ujian ni ada banyak. Ulama bahkan ada banyak membicarakan tentang ujian ni. Ada yang kata ujian dengan ketaatan. Ada juga menyenaraikan ujian dengan musibah. Ada juga ujian dengan nikmat. Jadi ini semua adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita apabila diberi kesenangan kita ingat Allah ataupun tidak? Adakah kita apabila diberi musibah kita kembali kepada Allah ataupun tidak? Apabila kita diberi musibah, orang yang ingat kepada Allah, yang mengesahkan Allah, dia akan kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kira apa-apa musibah. Bahkan orang yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala juga, apabila dia sedar akan itu juga ujian, dia juga akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut tentang cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, kan, yang mana puteri Sabah hantar banyak hadiah kepada dia. Kemudian dia kata apa? Apa yang Allah bagi kepada aku lebih banyak. Bahkan apabila dia melintasi lembah semut dan Allah beri Nabi Sulaiman ni sesuatu kelebihan yang mana tak berikan kepada nabi-nabi lain, kepada manusia lain, iaitu boleh dengar, boleh faham bahasa-bahasa haiwan. Sehingga akan semut kata apa? Masuklah ke dalam sarang-sarang kamu. Sekejap lagi tentera Sulaiman akan menghancurkan kamu jika kamu tak masuk. Lalu Nabi Sulaiman dengar apa yang semut tersebut beritahu. Ya, kemudian dia kata apa? Inilah ujian yang Allah jadikan kepada aku. Ashkuru am akfur? Adakah aku bersyukur ataupun tidak? Nabi juga diberikan ujian dengan kesenangan, dengan kesusahan. Sama ada kita kembali kepada Allah ataupun tidak. Dan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bukan sahaja sekadar ujian yang tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kata apa? Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan ujian-ujian tersebut, Allah janjikan martabat-martabat, darjat-darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita habis ujian macam tu lepas tak. Setiap kali diuji, Allah akan angkat darjat kita. Darjat kita di mana? Bukan dekat bumi ni. Bukan kita diuji naik pangkat kan. Dapat gaji lebih tak. Tetapi Allah uji darjat di mana? Di sisi Allah. Dia yang menciptakan kita, dia yang bagi nikmat. Dia kata dia akan bagi darjat di sisi dia. Darjat kat dunia ni sekejap je. Kita duduk kat dunia ni cari-cari makan, dapat naik pangkat habis pencen, dah tak ada dah kan.
gaji dah kurang dah sikit, bencen, ada lagi gaji bencen. Lepas tu kemudian meninggal, habis benda. Apa-apa yang kita kumpul sebanyak tu semuanya turun kepada anak-anak, turun kepada waris. Apa yang kekal? Apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu darjat di sisi Allah adalah lebih tinggi daripada apa yang kita buat, yang kita dapat dekat dunia ni. Allah kata walikullin darajat. Dan setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan uji kita, setiap ujian tersebut ada darjat dia. Ada darjat dia. Bukan sia-sia. Mimma amilu, dengan apa yang mereka amalkan. Sejauh mana dia menghadapi ujian tersebut, sejauh itulah darjat dia di sisi Allah. Semakin tinggi kesabaran dia, semakin tinggi kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dan Tuhan kamu tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Apa yang kita lakukan ni tak, Allah tak lalai. Kadang-kadang kalau ada kehidupan dunia ni, kalau kita nak naik pangkat, kadang-kadang kena baik dengan bos sikit, bagi hadiah sikit kan. Puji-puji bos sikit. Kadang bos tak perasan. Kita duk buat kerja banyak, kawan tu naik pangkat, kita duk geram. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tak. Allah tidak akan lalai. Setiap daripada ujian yang Allah bagi, setiap tu ada darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam firman yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebut tentang orang yang menafikan apa? Orang yang mengatakan apa, bahawa ujian ini adalah kepada orang-orang yang tidak beriman sahaja. Kadang-kadang ada orang kata, aku dah beriman dah. Apa aku nak buat amalan? Aku dah beriman. Hantarkah hati aku macam mana? Walaupun nampak aku masuk disko, minum arak, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah cukup manusia itu hanya dengan berkata aku beriman, wahum la yuftanun, bahkan dia tidak diuji. Sebab itu iman dalam Islam, iman ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan letakkan hanya pada kepercayaan hati, bukan pada percakapan mulut. Apa pengertian iman? Beriman adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kena mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun orang tu beriman ada Tuhan, tetapi dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Melainkan ada situasi-situasi yang lain, seperti orang yang bisu. Dia boleh cakap, kalau dia orang yang sebelum tu dia tak masuk Islam, kemudian dia beriman, dia masuk Islam, dia boleh cakap dalam bahasa isyarat dan sebagainya. Jadi iman ini dihitung adalah dengan, yang pertama adalah dengan bersaksi dengan lidah, kemudian meyakini dengan hati, kemudian melakukan dengan perbuatan, melaksanakan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya orang tu mengucap 2 kalimah syahadah tetapi tidak beriman. Tetapi cukup dalam kita menghukumkan orang zahir ni, kita tidak boleh, dalam kita menghukum orang, kita tak boleh hukum melainkan dengan zahir yang kita nampak. Sebab itu ada sahabat Nabi SAW yang di dalam peperangan, apabila dia nak bunuh orang kafir di dalam peperangan, kemudian orang kafir tersebut dia mengucap, kemudian sahabat Nabi tersebut dia bunuh juga orang tersebut. Kemudian Nabi SAW kata apa? Adakah kamu membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah?
Sahabat tu kata apa? Sahabat tersebut kata apa? Dia berkata tersebut adalah untuk menyelamatkan diri dia. Lalu Nabi SAW kata apa? Adakah kamu buka hati dia untuk tahu benda tersebut? Jadi kita hanya berhukum pada zahir. Yang selebihnya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk diri kita, kita tak boleh guna hujah tu. Untuk praktik diri kita, kita hendaklah melakukan dengan bertiga benda tersebut. Mengucap, kita walaupun kita dilahirkan dalam Islam, kita tidak pernah tak kita disuruh mengucap depan saksi? Nah, sebab apa kita tak payah disuruh mengucap? Sebab kita daripada kecil dah belajar solat, dah belajar mengucap dan sebagainya. Bahkan di dalam solat kita sentiasa mengucap dalam tasyahud awal, tasyahud akhir. Sebab tu tujuan solat tu supaya kita sentiasa ingat kepada Allah. Kita sedar kehidupan kita ni untuk apa. Dalam sehari semalam berapa kali kita mengucap? Dalam kalau ada tahiyat awal 2. Yang tak ada tahiyat awal apa? Solat subuh. Jadi yang lain 4. Yang lain 2. Jadi 2 kali 4 berapa? 8 tambah subuh jadi 9. 9 kali kita mengucap, tak termasuk dalam solat sunat. Jadi 9 kali sehari semalam Allah perintahkan kepada kita supaya sentiasa berikrar. Supaya kita sentiasa berikrar tentang Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah ikutan kita. Sebab itu Allah jadikan solat ini adalah umumuddin, tiang agama. Tiang agama, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, solat adalah umumuddin, tiang agama. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, yang membezakan di antara orang Muslim dan juga orang kafir adalah orang yang meninggalkan solat. Sebab tu solat ini adalah tiang agama. Walaupun kita beriman, walaupun orang tu dia beriman, dia kata aku beriman tetapi tidak solat, jaga-jaga. Kena solat. Solat adalah benda yang sangat penting dalam agama ini. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat ini adalah tiang agama. Kalau rumah tak ada tiang, macam mana nak tegak? Begitulah juga agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar hanya berkata dengan lidah, bahkan dengan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja jadikan kepada kita umat Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah uji umat-umat sebelum kita. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah fatanna alladhina min qablihim, kami telah uji orang-orang yang sebelum daripada mereka. Falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang benar-benar beriman ataupun yang sebaliknya. Bahkan ayat ini bukan menafikan bahawa Allah tak tahu kalau tak uji. Tak, Allah dah tahu dah. Cuma Allah nak menetapkan itulah hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia. Tetapi dalam kehidupan kita ini, kita tak tahu lagi. Selagi kita belum mati, kita tak tahu lagi di mana arah tuju kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita apa? Peluang. Beri kepada kita akal yang sihat. Bukan sahaja beri akal yang sihat, bahkan Allah beri petunjuk daripada Nabi SAW bagaimanakah untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadi kita gunakan akal yang waras untuk menilai
yang manakah benar, yang manakah buruk. Kita sendiri dapat tahu benda yang buruk, benda yang baik. Jadi kita sendiri yang memilih di atas muka bumi ini. Kita sendiri yang pilih, kita nak pilih jalan yang ke syurga ataupun jalan ke neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahawa kita hidup di dunia ini adalah sementara sahaja. Wa ilaina turja'un wa ilaina yurja'un. Bahkan kepada Allah kita akan kembali. Kita tengok umat-umat sebelum ni, kita umat akhir zaman yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan umat yang hanya dia punya pengakhirnya adalah kiamat. Umat-umat sebelum daripada kita adalah apabila dia telah ditentukan satu masa, apabila dia tidak taat, maka Allah turunkan azab. Allah turunkan terus azab ke atas mereka. Tetapi umat akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kita juga nabi yang akhir. Jadi tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berpegang kepada ajaran nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tengok kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling pendek umur dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Umur umatku di antara 60 hingga 70. Atau kama qala alaihi salam. Mana majoriti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada umur 60 hingga 70. Bukan nak kata semua mati 60-70, tak. Ada yang mati awal, ada yang mati lebih. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi ujian masing-masing. Selagi kita masih hidup, itulah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok umat Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama hidup? Umat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sendiri hidup berapa lama? Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia saja berapa? 950 tahun. 950 tahun. Alfun illa 50 aman. 1000 tahun melainkan 50, iaitu 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam. Kita ni tak sampai berapa bahagian kita daripada umur Nabi Nuh. Itu tempoh Nabi Nuh berdakwah, belum campur tempoh dia hidup lagi, tak tahu berapa. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ni umat yang paling sikit umur dia, yang paling pendek. Bahkan kalau kita tengok orang dulu yang melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempoh dia hidup dia sekejap je. Daripada Nabi Adam AS sampai ke sekarang, berapa lama dah dia duduk dalam kubur? Berapa lama dia diazab di alam barzakh, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan di atas muka bumi. Jadi kita pun tak tentu lagi, kita tak tahu. Boleh jadi umur kita lebih pendek, umur kita hidup dekat di atas muka bumi ni lebih pendek daripada umur kita dalam kubur. Yang mana Nabi SAW kata apa? Kubur itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Kubur adalah taman daripada taman-taman syurga. Dan juga Nabi SAW juga pesan adalah hufratun min hufarin niran, lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi kita tak nak disebabkan umur yang pendek yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita di atas muka bumi ni, kita diazab di dalam kubur yang tempohnya lebih panjang daripada hidup kita dekat bumi ni. Belum lagi nak tunggu tu akhirat nanti, syurga neraka tak ada penghujung. Jadi na'udzubillah min zalik. Yang mana kita sebab itu Allah Subhanahu wa taala uji kita, diberi ujian ni. Maka setiap perkara yang kita lakukan, setiap pergerakan kita lakukan, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan sebesar zarah, sebesar zarah, zarah tu macam mana? Sebesar zarah tu macam mana? Besar zarah tu, kalau kita nak tengok zarah tu, kena guna mikroskop baru kita nampak zarah tu. Atom-atom yang kecil tu. Benda yang kecil itu pun Allah akan perlihatkan di akhirat kelak. Kebaikan yang kita laku terlampau sikit, lintasan dalam hati kita yang sekejap pun Allah akan lihatkan di akhirat kelak. Begitu juga, sebab itu dalam setiap pergerakan yang kita lakukan, maka hendaklah kita sentiasa berjaga-jaga. Sebab tu kita kena sentiasa ingat, kehidupan ni Allah jadikan adalah tidak lain tidak bukan untuk uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah apa? Surah Al-Mulk kan, ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala kata, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat," yang menjadikan kematian dan juga kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu semua adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan ni macam mana kita nak tahu? Sebaik-baik amalan adalah dengan mengikut petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala bagi, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada kalamullah sendiri, iaitu Al-Quran. Bukan sekadar kita baca, tetapi kita perlu untuk belajar, untuk faham apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran bukan untuk semata-mata kita baca, bukan semata-mata untuk kita buat ubat dan sebagainya. Tak. Tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran untuk apa? Untuk jadikan petunjuk kepada orang yang ingin mencari jalan kembali kepada Tuhan. Jadi orang yang sebaik-baik amalan adalah orang yang pertama sekali adalah yang mengikut petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini macam mana kita nak faham dia? Adalah melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu amalan kita dihitung macam mana kita nak sebaik-baik amalan. Tidak lain tidak bukan kita nak tahu amalan kita baik atau tidak tidak. Yang pertama hendaklah kita ikut petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk As-Sunnah. Itulah dia sebaik-baik petunjuk untuk kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya ingat cukup sekadar tu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain, untuk kita sentiasa ingat bahawa kehidupan kita adalah sementara, yang mana kehidupan ini tidak lain tidak bukan untuk Allah uji kita, adakah kita termasuk di kalangan hamba-Nya ataupun termasuk di kalangan yang bukan hamba-Nya. Hamba-Nya adalah hamba Allah adalah yang taat kepada suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Yang bukan hamba Allah adalah yang ingkar kepada suruhan dan juga larangannya. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.